Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Kazir Afindi, ini Ringkas TVS. Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bersetuju meningkatkan hubungan jalur lebar ke kawasan yang mempunyai kekangan internet di negeri ini. Dalam satu kenyataan bersama pada Isnin, kedua-dua pihak akan memastikan sinergi dan pelaksanaan projek dapat dilakukan dengan cekap. Peningkatan liputan internet 4G amat penting bagi memastikan perkhidmatan telekomunikasi dapat dinikmati seluruh rakyat. Malah peningkatan permintaan jalur lebar susulan pandemik COVID-19 turut mendorong SKMM untuk melihat kembali rancangan dan sasaran mereka untuk membina infrastruktur digital nasional yang terbaik. Antaranya termasuk menyediakan kelajuan jalur lebar bergerak pada purata 35 Mbps menjelang akhir tahun 2021. Bagi mencapai sasaran itu, rangkaian fiber yang digunakan untuk menghubung menara telekomunikasi amat penting. Ia sekaligus membantu meningkatkan kelajuan dan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Sejak kebelakangan, isu jalur lebar telah menjadi topik hangat terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman berikutan keperluannya untuk pelajar menjalani proses pembelajaran dari rumah. Sebelum ini, SMA turut mengambil langkah proaktif dengan melancarkan Very Small Aperture Terminal VSAT di Naga Sumpah, manakala SKMM turut melakukan perkara sama di Kampung Gusi, Ranau Sabah baru-baru ini. Sedikit perkembangan sukan di Sarawak. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak terus menyokong pembangunan sukan di negeri ini dalam usaha Sarawak untuk melahirkan lebih ramai atlet berbakat dan kompetitif. Dengan penubuhan pusat latihan dan pertandingan wushu di Petrajaya, ia disifatkan mampu menjadi platform terbaik bagi merealisasikan hasrat itu, terutama melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, projek pembangunan pusat itu dijangka bermula pada awal tahun 2021. They have been waiting for this for quite a long time, and I'm very happy to see that finally it's taking off. The State Cabinet or MNKN has already approved the site as well as the cost. The ceiling is 13.2 million. The construction roughly will be starting early next year. I think by February we will start the construction, and then most likely it will be 18 months. 15 months. 15 months it will be completed. Beliau berkata demikian kepada media semasa mengadakan lawatan dan pemeriksaan ke tapak pusat latihan dan pertandingan wushu berdekatan Stadium Petrajaya pada Isnin. Menurut Abdul Karim lagi, acara wushu telah banyak menyumbang kepada kejayaan sukan di Sarawak dan ia katanya sebagai tanda penghargaan yang tepat untuk membangunkan pusat wushu di negeri ini. Tambah beliau lagi, pusat berkenaan juga akan dilengkapi dengan fasiliti moden dan terkini. The site already is going to be next to the shooting range. There is one side of about 3 acres plus down there for them to train, for them to organize competition, whether it is state competition, national competition or even international competition. We have got a place for them to organize it. Sementara itu, Presiden Persekutuan Wushu Sarawak, Alan Wong ketika ditemui berkata pusat itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk melatih para atlet wushu dengan mempersiapkan mereka dengan latihan intensif secara berpusat. This venue especially meant for state athletes, centralized and intensive training, not for all the athletes. Okay. Yeah, this is mainly for state athletes. Jika sebelum ini penduduk di sekitar Pekan Gedong menghadapi kesukaran untuk melakukan urusan melibatkan pengeluaran tunai, namun tidak lama lagi mereka boleh menarik nafas lega apabila mesin juruwang automatik ATM akan ditempatkan di Anjong Usahawan Gedong. Ia sekaligus akan memudahkan urusan pengeluaran tunai yang membabitkan penduduk setempat. Saya bagi pihak penduduk Gedong ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Agrobank Sarawak kerana telah meluluskan satu unit mesin ATM yang akan ditempatkan di Anjong Usahawan Gedong dalam masa yang terdekat ini. Jadi hari ini
saya telah menerima surat kelulusan oleh pihak bank yang diserahkan oleh saudara Abdul Khalik, pengurus Regional Manager Bank Sarawak kepada saya. Jadi insyaAllah satu unit ATM machine akan ditempatkan di Anjung Usahawan Gedong untuk memberi perkhidmatan kepada lebih kurang 7,000 penduduk asal Gedong yang tinggal di Gedong. Menurut Narudin, ia selaras dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, lebih-lebih lagi ianya melibatkan kawasan luar bandar. Jadi perkhidmatan ATM ini adalah selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk di luar bandar dan pendalaman supaya mereka dapat berurusan, mengeluar duit, berkirim duit, menerima bantuan kerjaan dan sebagainya melalui bank bergerak dan ATM machine. Jadi bagi Gedong, oleh kerana ianya tidak berapa jauh daripada Serian dan Semunyan, jadi ATM machine ni amat very practical sekali lah. Jadi bank bergerak mungkin diperlu oleh kawasan pendalaman yang lebih jauh daripada perkhidmatan bank dan sebagainya. Dalam pada itu, Pengarah Agrobank Wilayah Sarawak Abdul Halik Abdullah berkata, dengan adanya kemudahan mesin ATM ini, ianya akan meningkatkan sektor ekonomi di kawasan tersebut. Kita dah merujuk apa semua, mengkaji, banyak memang keperluan memang sangat tinggi di kawasan Gedong. Okay. Dan kita yakin dengan adanya mesin ATM akan boostkan lagi, akan meningkatkan lagi ekonomi penduduk Gedong. Kerana bila ada tunai di kawasan Gedong, banyaklah peluang perniagaan akan timbul. Okay. Kedai runcit akan boom. Okay. Lepas peluang pekerjaan akan bertambah. Okay. Di sini yang kita nampak lah. Kita berusaha kita membantu masyarakat luar bandar. Bertemu kembali. Ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak merekodkan 2 kes positif COVID-19 pada Isnin. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 1,064 kes. Bagaimanapun, daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 14 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lalu. Manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Setakat ini tiada kluster baru direkodkan sementara 6 masih aktif. Ia termasuk kluster Haji Baki, kluster Jalan Abel, kluster Wisma Saberkas, kluster Besi, kluster Seladah dan kluster Green Hill. Untuk rekod, 2 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada Isnin sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini meningkat kepada 1,022 orang atau 96.05% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia terus merekodkan peningkatan. Berdasarkan statistik Johns Hopkins University, kini ia melepasi 1.45 juta kes kematian. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 265,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 171,000 kes. Manakala India dan Meksiko masing-masing merekodkan lebih 136,000 dan 104,000 kes kematian. Selain itu, kematian di United Kingdom melepasi 58,000 kes. Itali dan Perancis masing-masing merekodkan angka kematian lebih 50,000 kes, sementara Spanyol dan Iran pula mencatatkan jumlah korban melebihi 40,000 kes. Antara negara yang melepasi angka 30,000 kes kematian adalah Argentina, Peru, Colombia dan Rusia, manakala lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 21,000 kes. Sedikit perkembangan di Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu mengenal pasti 48 pusat pemindahan sementara PPS banjir yang akan diaktifkan apabila terdapat keperluan. Kata pengerusinya Charles Xiao yang juga residen bahagian Sibu berkata, 25 pusat pemindahan terletak di daerah Sibu, 17 di Kanawit, manakala 6 pusat dikenal pasti di Selangau. Jelasnya, biarpun pusat-pusat pemindahan sudah bersedia dan boleh diaktifkan bila-bila masa, kebimbangan pihaknya pada masa ini adalah pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP COVID-19 di pusat berkenaan.
Monsun Timur Laut dijangka menyebabkan hujan lebat di Sarawak antara Januari hingga Februari tahun hadapan. Beliau berharap mereka yang terjejas akibat banjir dan dipindahkan ke pusat pemindahan akan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa terlibat bagi mengelakkan penularan wabak itu. Sementara itu, satu simulasi pemindahan banjir akan dijalankan di Selangor minggu hadapan untuk menyelaras persediaan yang dirancang jawatankuasa berkenaan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Garizari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.